Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersiaran kita pada hari ini, malam hujung minggu. Rasanya ramai yang ibu bapa yang tengah siapkan barang-barang anak untuk esok kan. Okey, sambil-sambil tu kita perdengarkan kita punya live pada malam ini. Okey, jadi hari ni, untuk malam ni, saya ingin berkongsi 3 tips macam mana nak mengawal terutamanya kanak-kanak lah daripada dia ketagihan gadget. Okey, sepanjang 2 minggu ni kita bercerita bagaimana gadget ni boleh bagi efek, dia boleh memberi kesan kepada kesihatan, dia boleh memberi kesan kepada social life, kepada gaya hidup. Okey, jadi hari ni kita nak tahu macam mana nak mengawal keadaan tu daripada berlaku. Okey, jadi sebelum tu mari saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Syazwani Rosli. Saya merupakan homeopath di HHT Bangi. Okey, jadi di HHT Bangi sekarang ni kita menggunakan konsultasi secara atas talian ataupun online consultation, ataupun saya juga pergi ke rumah-rumah pesakit yang perlukan rawatan yang kita perlu tengok sendirilah. Okey, jadi siapa bagi yang masih belum mengenali HHT itu apa dia? Okey, HHT merupakan Pusat Rawatan Homeopati Health Therapy. Okey, jadi HHT merupakan kita adalah kita menyediakan khidmat konsultasi kesihatan secara holistik dan rawatan homeopati lah. Okey, jadi kami ingin membantu anda di luar sana yang mempunyai masalah kesihatan yang sering berulang, okey, dan sehingga masalah kesihatan tersebut mengganggu kita punya keyakinan diri, kita punya potensi dalam kerjaya ataupun pembelajaran. Okey, jadi sebelum tu aim ataupun objektif HHT itu sendiri adalah untuk kita mengembalikan kesihatan yang optimum kepada anda semua di luar sana. Okey, insyaAllah. Okey, jadi kembali semula kita punya topik kepada 3 tips. 3 tips ni sebenarnya banyak cara. Okey, saya konklusikan dia kepada 3 cara. Okey, yang ibu bapa dan anak-anak boleh sekali untuk bersama berusaha lah. Okey, dia tak boleh sebelah pihak sahaja, dia kena dua belah pihak. Okey, jadi apa yang pertama sekali adalah kesedaran ataupun awareness. Okey, jadi kalau gadget tu kita umpamakan contoh dia adalah handphone. Jadi dia anak-anak perlu tahu bahawa apa kesedaran yang dia kena tahu, kegunaan gadget tu untuk apa, handphone tu digunakan sebagai apa. Okey, jadi ibu bapa kenalah memastikan bahawa dia tahu, okey, handphone untuk alat berkomunikasi. Okey, dia adalah alat berhubung ataupun untuk social media ke. Alright, jadi yang utama adalah bukan untuk kegunaan game ataupun bukan kegunaan untuk di media massa sahaja. Okey, tetapi kegunaan dia yang utama, yang penting adalah sebagai alat telekomunikasi dan untuk mencari maklumat. Sebab ada Google kan. Okey, jadi sebab sekarang ni memang kita tahu banyak yang ada sekolah-sekolah lagi yang menggalakkan untuk pelajar diorang ada handphone masing-masing, handphone smartphone ni. Okey, jadi kegunaannya adalah untuk mencari maklumat, okey, untuk dapatkan manfaat daripada kegunaan gadget tersebut. Boleh.
Okey. Jadi yang first tadi adalah terangkan fungsi dia. Apa sebenarnya keperluan gadget tu? Handphone ke, laptop ke, tab tu ke. Okey. Jadi sebab kadang kita bagi dia untuk tengok movie kan, Ubi Pen ke kan. Jadi dia dapat satu informasi bahawa gadget ni adalah untuk tengok Ubi Pen. Gadget ni adalah untuk tengok YouTube. Jadi kita nak ubah fikiran dia tu. Jadi ibu bapalah yang kena memainkan peranan. Okey. Alright. Jadi yang tadi tu yang pertama. Yang kedua, hadkan kegunaan gadget tu. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat adalah buat jadual. Okey. Jadi macam pagi, tengah hari, petang, selalunya dia akan anak-anak ni dia busy kan dengan sekolah, kalau hari sekolah lah, dengan sekolah, dengan taskarnya kan. Kadang kita hantar anak-anak yang bawah umur tu di taskar kan. Okey, jadi mungkin kat sana terkawal, tapi bila balik rumah semua masing-masing nak main game, semua nak handphone, semua nak itu nak ini kan, dekat gadget tu. Jadi bagi kalau anak tu ramai, mungkin kita boleh bagi giliran. Okey, abang 5 minit, lepas tu adik 5 minit, kakak 5 minit. Okeylah, 5 minit tu sikit sangat tu contoh. Okey, jadi dah kalau sejam seorang, anak 5 orang macam mana kan. Okey, jadi kena pandai kawal lah. Okey, jadi first tadi tu untuk hadkan masa ni, kita apa aim kita adalah untuk tak nak bagi anak-anak ni leka. Tu je sebenarnya. Sebab tu kita okey 5 minit, okey 3 minit lagi, 1 minit lagi, macam tu. Jadi diorang tak terlalu absorb dalam game tu ke, dalam video yang dia tengok tu. Okey. Jadi apa-apa yang dia nak boleh, tapi ada limit, ada masa yang dia kena tengok waktu yang kita dah bagi. Lepas tu selalunya kalau saya tengok yang parents ni bagi selepas siap homework, tu adalah yang terbaik sebenarnya. Kayaknya dia macam satu reward. Kita bagikan dia reward. Okey, habis homework baru boleh tengok video ke, main game ke kan. Jadi dia dah tahu, okey sebenarnya game ataupun handphone ni dia bukanlah satu perkara yang normal untuk dipegang. Itu sebenarnya yang kita kena letak pada fikiran diorang, kepada minda tu, bahawa mindset dia handphone ni bukan milik diorang. Okey, bukan milik anak-anak tu, dan dia pinjam daripada kita. Tu yang penting. Okey, jadi dalam masa yang sama, yang kedua tadi ni, bila kita dah susun jadual, secara tak langsung sebenarnya kita membimbing dia untuk pandai mengurus masa. 2 in 1 ke 3 in 1, macam tu. Jadi ada banyak kelebihan kat situ. Okey, jadi ibu bapa lah yang kena meluangkan masa. Sebab mesti saya faham ibu bapa yang bekerja, yang duduk ibu bapa yang bekerja lagi penat kan. Balik-balik nak masak ke, okey, nak basuh baju, lepas tu nak gosok baju. Okey, jadi daripada pembahagian masa tu, kita masukkan anak-anak dalam jadual tu. Jadi anak-anak pun terasa, aku ada kena ada tanggungjawab dia dalam jadual tersebut. Jadi anak-anak ni walaupun nampak macam dia suka main-main je, tapi bila kita memberi tugas, kadang itu yang melatih dia berdisiplin, lebih dia rasa ada sebenarnya dia punya keperluan dia untuk buat sesuatu dalam aktiviti keluarga tu. Okay. Alright. So tu yang kedua. Yang terakhir, okay, yang ketiga, ni memang mengambil masa bersama ibu bapa. Sebab yang ketiga ni adalah seeloknya guna gadget tu bersama dengan anak-anak. Okay.
kalau siapa yang perasan contohlah, saya sebenarnya tak naklah petik-petik apa-apa apps, tapi ada contoh satu apps yang memang saya nampak memberi satu influence yang tak berapa baik terhadap kanak-kanak. Okey, dia boleh menjadi influence yang baik sekiranya yang post tu adalah yang baik-baik. Tapi sekarang ni nampaknya yang posting tu lebih kepada menari, okey, yang lebih kepada menonjolkan diri yang tak berapa positif. Okey, jadi untuk elakkan daripada anak-anak panggil dia terlalu ke arah perkara-perkara yang tak berapa elok untuk diri dia. Jadi ibu bapa perlu tapis lah. Ibu bapa kena ada bersama bila dia gunakan gadget tu. Jadi kita boleh tahu dia guna apps apa, dia main game apa, dia tengok video apa. Okey, sebab salah satu yang saya terbaca juga, ramai Malaysia pun dan orang Melayu pun yang tengok video-video lucah, okey, porn site, ramai. Okey, jadi kalau yang orang tua tu saya tak tahu nak kata apa, tapi kalau anak-anak, ibu bapa kena tengoklah. Okey, pastikan apa yang anak-anak tu tonton, apa yang game yang anak tu main. Okey, kalau apps tu apa yang anak-anak buat. Okey, bukan kita nak kata kita kaki kontrol ke, apa panggil, ada satu istilah tu kan, tak kisahlah orang nak panggil kita apa, mengongkong ke apa, tapi apa yang kita nak anak-anak tu jadi sebenarnya, tu adalah tanggungjawab kita kan. Jadi pantaulah anak-anak, dan yang terbaik adalah lakukan aktiviti bersama. Kalau nak buat yang apps tu kan, yang menari tu, buatlah dengan anak-anak. Kita buat apa yang lebih fun, yang lebih bersopan, yang lebih menunjukkan kekeluargaan, kan bagus tu. Okey, jadi untuk anak-anak yang yang ibu bapa dah perasan anak-anak terlalu addicted dengan gadget ni, mungkin untuk first dengan second tips ni mengambil masa. Okey, jadi ada kes yang anak-anak tantrum. Okey, bila ibu bapa ambil gadget, dia menjerit, dia mengamuk, campak-campak barang tu, dah jadi satu kebiasaan pula. Okey, itu adalah salah satu kesan yang kita sebut hari tu semalam yang pasal dia punya sikap semalam. Sikap kanak-kanak menjadi agresif, dia jadi violence. Okey, dia jadi macam kurang hormat kepada orang tua. Okey, jadi bila berlaku anak-anak macam ni, ibu bapa kena bertenang, cool. Okey, kita kena cool. Dia akan ambil masa. Okey, jadi teruskan bersabar dan istiqamah. Teruskan. Okey, tak apa, awal-awal tu dia nak tantrum, bagi dia ruang. Okey, mungkin sebelum ni 5 jam ke dia tengok, jadi kurangkan sikit dan kena bagi dia kesedaran bahawa benda ni sebenarnya bukanlah satu benda yang kena ada. Sebab kadang-kadang dia tak ada pilihan yang lain dan dia nampak gadget ni adalah segala-galanya yang dia dapat, kegembiraan yang dia dapat, dia punya happy syndrome tu tau. Okey, jadi ibu bapa kena alihkan
apa kegembiraan anak tu yang dia dapat dekat gadget tu kepada benda lain. Jadi ibu bapa kena pastikan anak-anak dia ada option yang lain supaya dia tak tertarik dengan gadget semata-mata. Okey. Alright. Jadi saya harap anda di luar sana bersama-sama kita membantu kanak-kanak, sebab kes ketagihan gadget ni memang sedang meningkat. Okey, sebab tu saya pilih tajuk ni. Dan yang sangat saya tersentuh ke ataupun terkesima adalah bila anak-anak milenium sikap dia lain sangat. Okey, daripada passion saya tengok daripada kanak-kanak di sekeliling. Okey, perangai diorang sangat lain lah. Okey, dan saya tengok dan saya perhatikan sendiri selalunya ada kaitan dengan gadget. Okey, jadi sama-sama kita doakan insya-Allah bagi sesiapa yang tengah ibu bapa yang tengah dalam dilema untuk membesarkan anak-anak kan. Jadi tak apa, usaha kita doa, lepas tu kita tawakal. Okey. Mungkin kalau kita ibu bapa tu sahaja yang bertindak, dia orang tak mampu, anda rasa anda tak mampu, kita ambil orang lain, bantuan orang lain. Okey, cikgu ke ataupun atuk nenek budak-budak ni ke kan, supaya dia terlatih. Okey, kita kena bimbing anak-anak ni. Okey, jangan sekali je kita buat lepas tu kita biar, kita harapkan dia dah pandai sendiri. Tak, dia perlukan dalam jangka masa yang panjang. Okey, dan berterusan. Lepas tu bila kita dah ajar anak-anak macam tu, kita pun kena pastikan kita follow the rules jugalah. Okey, supaya dia nampak contoh daripada ibu bapa tu. Okey, tu nampak peranan ibu bapa tu sangat penting kan. Okey, jadi itu sahaja pada malam ini. Kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Okey, yang baru masuk, okey, selamat datang. InsyaAllah tengok semula. Okey, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Kita tengok pula, okey, sebab sepanjang minggu ni 2 minggu ni kan, kita cerita lebih kepada apa kelemahan gadget ni. Jadi minggu depan kita nak tengok apa kelebihan gadget ni sebenarnya. Sebab gadget ni ada kegunaan dia, bukannya kita nak kutuk-kutuk dia kau-kau. Tak, kita nak sebelum kita gunakan gadget tu, kita tahu apa yang dia boleh bawa kepada diri kita, kesihatan kita, gaya hidup kita. Okey, jadi minggu depan kita jumpa lagi pada waktu yang sama ke, mungkin awal sikit lah. Okey, insya-Allah bertemu lagi ya. Okey, assalamualaikum.